azim, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Muazzin, Tuan Haji Suhaimi selaku orang yang bertanggungjawab untuk menjemput saya datang ke surau ini, ahli jawatan kuasa Surau Al-Amin, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi diberi kesempatan umur, kesempatan waktu, apatah lagi kita berada pada bulan Rajab yang begitu mulia, yang mana bulan yang diturunkan ibadat solat itu secara langsung daripada Allah Azza wa Jalla kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan begitu pentingnya ibadat solat ini untuk kita bukan sekadar mendirikan, tetapi untuk kita menyempurnakan, bertetapan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulakan majlis ini, rasanya baik untuk kita bertaaruf terlebih dahulu, yang mana al-fakir ila Allah, saya bernama Muhammad Hanif bin Haji Muhammad Saleh, berasal daripada Batu Kiki Negeri Sembilan, tetapi telah menetap di Kuala Lumpur di Desa Padan selama hampir 30 tahun lamanya. Telah berkahwin, mempunyai 4 orang cahaya mata, telah mula berkecimpung dalam medan dakwah ini lebih daripada 20 tahun, yang kebanyakan mengajar di Lembah Kelang, Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Banyak menekankan tentang ibadat solat ini dan dikurniakan juga tauliah daripada pihak JAIS, Jawi dan juga Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sembilan sebagai jalan untuk kita menyampaikan dakwah di mana-mana, surau, masjid, pejabat dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu sedikit pengenalan yang boleh kita sebutkan kerana kita nak terus langsung dengan ibadat yang begitu penting ini, yang perlu untuk kita mengambilnya dengan ilmu, bukan secara sangkaan berlaka ataupun sekadar gerak-geri belaka. Kerana Syekh Ruslan di dalam Matan Zubat menyebutkan, faman bighairi ilmi ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah Allah SWT juga merakamkan di dalam Al-Quran pengganti orang-orang terdahulu yang mereka dan tidak menghidupkan, menghayati ibadat solat itu, sehingga kan di luar solat tidak melihat ataupun tidak dah dia tu seperti orang yang solat. Kerana Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dengan itu para ulama mengatakan, seandainya solatnya itu tidak baik, solat yang dilakukan itu tidak memberi kesan kepada diri pribadinya dengan sikapnya, dengan akhlaknya, maka sebenarnya dia semakin jauh daripada Allah. Manir dada ilman
wa lam yardad hudan lam yardad minallahi illa buddha. Dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah merakamkan di dalam Al-Quran pengganti orang-orang terdahulu yang mensia-siakan solat di dalam surah ba'dihim khalqun adha'us salat wattaba'us syahawat. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu. Menurut hawa nafsu iaitu mengikut kehendak masing-masing. Aku cara macam ni sembahyang, aku cara macam ni. Tetapi apakah cara itu menepati syarak, menepati apa yang diajar oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan fasawfa yakuna ghayya, maka mereka akan menghadapi azab. Kenapa wajib untuk kita memelihara, menyempurna dan solat dalam keadaan yang benar-benar kita tahu ibadat yang kita lakukan itu petunjuknya daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara ini, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassakatum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian umatku dua pusaka abadi, apabila kamu berpegang kepadanya nescaya kamu tidak akan sesat, kitabullah wa sunnati rasulih, iaitu kitab Allah dan juga sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu penting kepada sahabat, innama sana'tu hadza lita'tamu bi wa lita'lamu salati. Aku berbuat demikian yang dilihat oleh para sahabat, solatnya Nabi itu, untuk kalian ikuti dan supaya kalian mengetahui bagaimanakah solat aku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Memang kita tidak pernah melihat solat yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia dilihat oleh para sahabat. Apabila para sahabat melihat solat itu, mereka saling bertanya antara satu sama lain, bagaimana rukuknya Rasulullah, bagaimana sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai-bagai lagi macam mana bacaannya yang dibuat oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tersebarlah ilmu tersebut diambil oleh tabi'in. Tabi'in, mereka yang bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah. Kemudian sampai kepada tabi'in yang bertemu dengan tabi'in, kemudian sampai kepada para ulama kita yang mereka itu dengan usaha yang gigih mengarang kitab-kitab, seumpama kitab Munyatul Musalli, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Minhajul Talibin, dan berbagai-bagai lagi kitab, Bidatul Hidayah, berbagai lagi kitab, agar menjadi panduan kepada umat ini untuk mengambil ilmu daripada ulama. La yukhadhu ilmu illa min afwahil ulama. Tidaklah diambil ilmu itu kecuali daripada mulut para alim ulama. Jadi belajar ini mesti ada guru, mesti ada orang yang menunjukkan cara kepada kita bagaimana untuk kita melakukan ibadat. Kerana Rasulullah bersabda di dalam satu hadis, an Anas radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yakunu fi akhir zaman ibadun juhal, akan berlaku pada akhir zaman ahli ibadat yang jahil. Kenapa boleh jadi jahil? Kerana dia tidak mengambil ilmu untuk melakukan ibadat, sehingga kan ibadatnya itu
Dia tak tahu apakah daripada mana dia mengambil ibadat tadi itu, apakah mengikut kefahamannya yang dia faham sendiri, ataupun sejak kecil lagi dia belajar tetapi tidak dipertingkatkan ilmu tersebut, ataupun dia hanya mengikut-ngikut saja. Sehingga kan apabila kita melihat solat seseorang yang berada di samping kita ataupun orang yang sedang solat, maka Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang yang belajar ilmu dia mengetahui orang ini semayangnya macam mana. Orang yang tahu buat bangunan, kontraktor, arkitek, dia tahu. Kalau seseorang tu tak pernah belajar tentang arkitek, tak pernah belajar membancuh simen, tak pernah belajar macam mana nak mendalamkan piling untuk membuat bangunan, tiba-tiba dia buat, bangunan akan runtuh. Macam itulah semayang. Bangunan tidak akan kekal menjadi baik, tetapi akan runtuh. Ada solat ini. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man hafaza 'alaiha kana lahu nura wa burhana wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang memelihara solat, dipelihara rukunnya. Ada berapa rukun? 3 rukun. Rukun qalbi, rukun fi'li, dan juga rukun qauli. Fi'li perbuatan, qauli perkataan. Kemudiannya, barang siapa memelihara solat, maka solat itu baginya sebagai cahaya, bukti dan penyelamat pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhana wala najah. Dan barang siapa tidak memeliharanya, maka solat itu baginya tidak merupakan cahaya, tidak sebagai bukti, dan tidak pula sebagai penyelamat di akhirat nanti. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay min Khalaf. Dia akan dihimpunkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat salah seorang sahabat yang masuk ke Masjid Nabawi. Jadi sahabat tadi itu menunaikan ibadat solat, semayang. Lepas semayang dia bertemu dengan Rasulullah, mengucapkan salam, memberi salam, dan Nabi menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi solat engkau, sesungguhnya engkau belum solat lagi. Kemudian dia solat lagi 2 rakaat. Datang balik kepada Rasulullah, memberi salam. Rasulullah menjawab salamnya. Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi solat engkau, sesungguhnya engkau belum solat lagi. 3 kali, tuan-tuan. Macam mana kalau Rasulullah melihat ibadat solat yang kita lakukan ini? Kerana amalan kita sudah tentu akan dipertuntunkan di hadapan baginda Nabi SAW. Kerana Rasulullah bersabda, hayati khairul lakum, hidupku baik untuk kalian. Kalian boleh berbicara dan bertanya dengan aku. Wa wafati khairul lakum, wafatku juga baik untuk kalian, dibentangkan amalan kalian di hadapan aku. Bagaimana Rasulullah melihat ibadat solat yang kita lakukan? Sehingga Rasulullah mengatakan, innar rujala yusalli 60 sanatan ma taqabbalu lahu salat. Sesungguhnya ada seseorang yang solat selama 60 tahun. 60 tahun bukan sikit. Namun tidak diterima oleh Allah amalan solatnya selama itu, walau 1 solat pun. 60 tahun semayang bang, 1 pun tidak diterima. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud.
Boleh jadi sebabnya dia sempurnakan rukuknya tetapi sujudnya kurang sempurna. Demikian juga sebaliknya. 60 tahun semayang tidak diterima. Kerana inilah amalan yang akan dihisap yang pertama sekali di akhirat. Dalam rukun Islam, selepas kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, itulah solat yang tidak boleh ditinggalkan oleh sesiapa pun apabila sampai kepada mukhallaf berakal. Cukup syaratnya sama ada dia sehat, dia sakit dan sebagainya, lelaki, perempuan, wajib untuk menunaikannya. Maka diletakkan pada tangga yang kedua selepas daripada mengucapkan 2 kalimah syahadah. Kemudian barulah rukun yang lain ataupun perintah yang lain, yang berpuasa. Tak lama lagi Ramadan. Itu bagi mereka yang mampu. Yang tak mampu tak wajib berpuasa, cukup dengan membayar fidyah. Betul? Nak berzakat tak ada duit tak wajib. Nak melakukan haji tak ada duit tak wajib. Tetapi semayang dalam keadaan apa sekalipun selagi berakal, walaupun dia I see you, you see me, dia kenal orang, wajib dia semayang. Maka dengan itulah semayang inilah yang pertama akan dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bihil adu. Sungguhnya amal hamba yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah semayangnya. Semayang itu yang pertama akan dihisab. Apabila solatnya baik, dia akan mendapat keberuntungan dan keselamatan di akhirat. Apabila solatnya rosak, dia akan menyesal dan merasa rugi. Itu sebab solat itu kalau tidak baik, dia akan naik dalam keadaan gelap, lalu diripuk-ripuk ataupun dilipat-lipat oleh para malaikat seumpama kain yang buruk dan dicampakkan ke muka pelakunya. Ambil engkau solat engkau ini. Secara analoginya tuan-tuan, kita nak masuk tender, kita nakkan satu projek agar syarikat kita itu mendapat award daripada projek tadi itu. Takkan tender tu kita buat cincai-cincai saja, akan dicampakkan dalam tong sampah. Itu sebab Sayyidina Ali karamallahi wajhah apabila berada di saf menggigil ketakutan. Kenapa Sayyidina Ali menggigil ketakutan? Ditanya oleh sahabat ketika itu, kenapa engkau sampai menggigil ketakutan ketika nak mendirikan solat? Kata Sayyidina Ali karamallahi wajhah, aku takut tak dapat menyempurnakan amanah ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini pentingnya ibadat solat. Maka dengan itu, jangan ibadat solat ini kita melihat perkara yang rutin sahaja, ataupun perkara yang tidak memberi sesuatu kesan bagi kita. Kerana kalau kita mengambil secara ringan, secara remeh perkara ini, maka kita telah meremehkan apa yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah SAW yang menyarankan agar kita menghidupkan setiap sunnah-sunnah baginda Nabi SAW yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang boleh memberi manfaat kepada ibadat ataupun ubudiyah yang kita lakukan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, ini malam yang pertama. Mungkin tak sempat untuk kita baca kitab banyak-banyak, tetapi saya akan buat praktikal yang lebih ringkas agar mudah kita melihat. Kerana selepas ni kita masuk Syaban. Nanti Syaban, Ramadan, tangguh pula kuliah. Syawal lagi tangguh 2 bulan, dah lupa semua. Tak dapat lagi dah. Maka dengan itu perlu kita ambil sedikit demi sedikit agar kita itu mengetahui macam mana untuk kita menunaikan solat yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah SAW, yang dilihat oleh para sahabat, yang dilihat oleh tabi'in, tabi'in dan para ulama kita, dalam keadaan mereka itu nak memberikan kepada kita
ibadat ini agar jangan kita rugi di akhirat. Baik. Surau Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Yang dipercayai, yang pernah diberi gelaran ini oleh orang kafir Quraisy kepada Sayyidina Rasulullah SAW, sehingga kan orang-orang kafir Quraisy disebabkan mempercayai begitu amanahnya Nabi SAW, yang Rasulullah itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Rasulullah SAW itu dirakamkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim anithum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang begitu berat tanggungan yang kamu tanggung. Kenapa berat? Allah memfardukan 50 waktu. Turun naik Rasulullah kerana kesihankan kepada umatnya. Akhirnya solat menjadi 5. Yang tamakkan inginkan kebaikan bagi kamu, yang begitu kasih, harisun, sirah mubalaghah yang menunjukkan kasihnya Rasulullah, begitu mengasihi umatnya melebihi umatnya mengasihi Rasulullah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Kalau engkau berpaling, aku serahkan kepada Allah. Aku serahkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah Sayyidi Al-Imam Al-Habib Az-Zain bin Ahmad Al-Habashi menyebutkan, dah hendaklah agar kita menjalankan atau mendatangi sunnah-sunnah solat secara keseluruhannya, kerana sunnah-sunnah di dalam solat begitu banyak. Dan apabila kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di dalam solat, maka itulah yang akan mendapat kebaikan kita di akhirat. Mungkin dapat syafaatnya Rasulullah, mungkin disukai oleh Allah SWT kerana kita itu kasih kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani qad ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku dalam syurga. Dalam satu lagi hadis Rasulullah mengatakan, man tamassakan bi sunnati falahu ajru mi'atin syahid. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia akan mendapat pahala 1 orang mati syahid. Dalam riwayat lain dikatakan 100 orang mati syahid. Jadi sangat-sangat rugi kalau kita itu nama suraunya Al-Amin, yang dipercayai, tetapi kita tak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat rugi kalau kita itu meremehkan apa yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana gelaran Al-Amin itu yang dipercayai, yang orang kafir Quraisy sanggup meletakkan harta bendanya kerana amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bercakap mengikut hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bercakap demi ataupun apa yang ada di fikirannya, tapi waman yantiqu anil hawa, dan tiadalah yang diucapkan oleh Rasulullah itu Al-Quran menurut kehawan hawa nafsunya. Inna huwa illa wahyu yuha. Ucapan ini itu tidak lain hanyalah, setiap ucapan adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak mengimbau dengan solat maghrib yang kita lakukan sebentar tadi. Yang pertamanya, kita solat, pastikan kita menyempurnakan wuduk kita terlebih dahulu. Taharah ini sangat-sangat penting, kerana dengan sempurnanya wuduk kita, maka akan baiklah keseluruhan ibadat kita yang lain. Tetapi kalau kita tidak menyempurnakan wuduk kita dengan sempurna, maka kita semayanglah banyak mana sekalipun, tidak menjadi kesan kepada kita, tidak akan menjadikan kita tu orang yang memahami ibadat itu. Kerana pembuka solat adalah taharah, bersuci. Dan yang mengharamkan hal-hal di luar solat adalah ucapan takbir. Itu sebab dikatakan takbiratu ihram, mengharamkan perkara-perkara yang harus sekalipun. Sedangkan yang menghalalkan kembali adalah ucapan salam. Maka dengan itu sempurnakan wuduk,
Sebagaimana Rasulullah mengatakan barang siapa wuduk sebagaimana wudukku ini, lalu solat 2 rakaat sedang dia tidak berkata-kata, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagi orang yang ada penyakit istihadah, kencing tidak lawas, ada salisul rih, iaitu keluarnya angin salisul baul, kencing tidak lawas dan sebagainya, dia tidak boleh berwuduk seumpama orang biasa. Dia kena tunggu masuk waktu dengan berniat berwuduk. Lawaitu wudu al-istabahatil salati fardan lillahi ta'ala. Saya niat berwuduk agar diperbolehkan solat yang merupakan kefarduan kepada Allah SWT. Ini bagi wanita yang ada penyakit istihadah, bagi yang kencing tidak lawas, bagi yang selalu keluar angin. Ini penting. Dia tak boleh berwuduk macam biasa. Baik. Kemudiannya apabila selesai daripada berwuduk tadi, maka dengan itu kita siapkan tempat untuk kita solat. Tempat solat kita mesti ada penghadangnya. Apa itu penghadang? Itu yang disebut sebagai sutrah. Di negara kita amat kurang orang menggunakan sutra. Kalau di Arab Saudi ataupun di negara-negara yang benar-benar mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, mereka akan sangat prihatin menjaga ibadatnya dengan sutra. Apa itu sutra? Itulah penghadang. Penghadang yang di hadapan kita yang tidak lebih daripada 3 hasta yang kita letakkan. Kalau imam, ini bagus, imam sembahyang hampir kepada mihrab. Mihrab yang dibina di masjid, mihrab yang dibina di surau, inilah tempat imam. Kerana sutratul imam, sutratul khalfah. Sutrahnya imam, pelindungnya imam, pembatasnya imam akan membenteng, akan membataskan, akan menyelamatkan orang di belakangnya. Tapi kalau imam jauh daripada sutra, jauh daripada dinding, itu tidak akan memberi keselamatan kepada orang di belakangnya. Sangat-sangat rugi kalau imam menjauh daripada sutra, tidak meletakkan satu-satu. Yang pertamanya, sutra digunakan iaitu tembok. Kalau tak ada tembok, sembahyang dengan menghadap tiang. Tak ada tiang, letakkan rehal, letakkan beg, letakkan sesuatu di hadapan. Kerana ini sangat penting. Rasulullah mengatakan la tusalli illa sutra, janganlah engkau solat kecuali menghadap sutra. Memang perkara ini sunat, tetapi di dalam kitab-kitab Bukhari, hadis Bukhari begitu banyak menceritakan tentang bab sutra ini. Sehingga kan disebutkan idza sada hadukum ila sutratin falyadum minha la taqta'u syaitan alaihi salatah. Jika seseorang kalian melakukan solat menghadap sutra, maka hendaklah dia dekat kepadanya, jangan sampai syaitan membatalkan solatnya. Kerana bersama kita fa inna ma'ahul qarin, iaitu bayangan qarin yang selalu mengganggu ibadat solat kita kalau tidak ada sutra. Itu yang pertama. Kemudiannya berhias diri sebelum solat. Rasulullah Allah SWT berfirman, ya bunayya, ya bani Adam, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Maksudnya ketika nak sembahyang, kerana Allah itu jamil, Allah itu cantik, Allah suka kepada kecantikan. Berumpamanya kalau kita nak mendapatkan anugerah daripada Tunku Sultan, nak dapat datuk, nak dapat Tan Sri, nak dapat AMN, nak dapat PJK, nak dapat apa sekali anugerah daripada Tunku Sultan, maka kita akan berhias diri, pakai baju Melayu, songkok, stokin, kasutnya, samping, berwangi-wangi. Takkan dengan makhluk kita berhias diri, dengan Allah kita tidak berhias diri. Sepatutnya kita berhias diri di hadapan Allah lebih lagi daripada makhluk. Lebih lagi kita beradab di hadapan Allah daripada kita berhadap ataupun beradab di hadapan makhluk. Fikirkan. Kemudiannya selepas berhias diri, maka di dalam sembahyang ni ada perkara-perkara sunat yang sangat patut untuk kita menghidupkannya. Rasulullah bersabda, la takhiran minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nampak kecil perkara itu,
Tetapi di sisi Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan amalan-amalan sunat hatta di dalam sembahyang yang kita lakukan itulah yang menjadi keuntungan bagi seseorang tu. Yang fardu itu modal, yang untungnya yang sunat-sunat. Maka dengan itu sembahyang yang pertamanya, masya-Allah tabarakallah, mungkin boleh tukar mic, pakai mic yang tu, masya-Allah tabarakallah, agar kita dapat menunjukkan praktikal yang sebenar-benarnya. Biar kita faham, kerana kita semayang hari-hari, bukan sehari semayang, sehari tak semayang, tak. Setiap hari untuk kita melakukannya. Semayang ini sangat-sangat penting. Itu sebab saya bawakan bab semayang ini agar kita itu mengetahui. Baik, kita tunjukkan praktikal sebelum azan. Nanti kita sambung sedikit sebab takut nanti kita tak ada masa lagi untuk masa yang akan datang, kerana hanya syarah-syarah tanpa praktikal itu tidak memberi manfaat. Jadi saya akan buat praktikal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalau sekadar teori, tuan-tuan boleh panggil orang lain mengajar teori. Baca kitab, nanti balik ambil sampul balik. Itu mudah. Itu kerja paling senang tanpa memberi manfaat, sebab kita nak memberi manfaat. Yang pertama memang ada sutrah. Imam sutrah dah ada. Jadi makmum tak perlu lagi sutrah. Sutratul imam, suratul khalfah, pembatasnya imam yang tidak lebih daripada 3 hasta, itu telah memberi kebaikan dan akan melindungi jemaah semuanya. Tapi kalau jemaah yang ada sutra, letakkan sesuatu di hadapan agar dia tidak diganggu oleh syaitan. Jadi semayang yang pertamanya, masya-Allah tabarakallah, kita semayang tadi tu, semayang maghrib, subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isyak. Yang pertamanya dengan menghadap kiblat, meluruskan keseluruhan jari jemari menghadap kiblat sejengkal dalam mazhab Syafi'i. Kenapa meluruskan? Kerana kita itu dituntut untuk menghadap kiblat dalam berwudu, sunat menghadap kiblat, tidur menghadap kiblat. Berikan hak jari jemari anggota kita semuanya menghadap kiblat, kerana ditakuti engkau buka dah penutup muka kau daripada arah kiblat, kerana aku telah membumikan begitu ramai orang kata Khalifah Umar Abdul Aziz, mereka itu terpaling daripada arah kiblat kerana tidak memberikan hak-hak pada setiap anggotanya itu menghadap kiblat. Jaga perkara ini, sangat penting, bukan main-main. Bagi mereka yang nak melukkan sunnah dengan siwak, silakan. Tak nak bersiwak pun silakan. Kerana bersiwak ini, yang menggosok gigi di rumah pun dah kira bersiwak. Tetapi kita, selalunya kita akan menggunakan siwak ini. Apa? Ini yang memberatkan umat. Menghadap kiblat, kaki-kaki menghadap kiblat. Kemudiannya pandangan tunduk, kerana akan ditukar wajahnya menjadi himar kalau dia berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus pandang kepada tempat sujud, tidak lagi mempedulikan orang di sekeliling kita. Kemudiannya itu, selepas daripada kita talafuz niat, usolli, yang niat itu yang wajib di dalam hati kita. Mengangkat takbiratul ihram, itu juga sunat. Melafazkan itu rukun qauli, Allahu Akbar. Dan apabila mengangkat takbiratul ihram itu, pastikan kedua-dua telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Bagi laki-laki, direngkangkan keseluruhan jari jemari, direngkungkan jari jemari itu tunduk jari jemari itu, dan 2 ibu jari hampir kepada coping telinga. Allahu Akbar. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, melekatkan tangan di bawah pada
dada di atas sedikit pada pusat di pergelangan tangan. Ini diletakkan dan pandangan tetap pada tempat sujud. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali meletakkan tangan di bawah pusat. Mazhab Maliki sebahagian di merokok, Allahu Akbar. Tapi kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, Allahu Akbar. Sunat untuk mengangkat tangan pada 4 tempat dalam posisi yang sama. Ketika bila lagi sunat, ini rukun fi'li terlebih dahulu. Sunat untuk kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, menghadap kiblat, keseluruhan jari jemari tapak tangan juga menghadap ke arah kiblat. Ketika nak rukuk, Allah, sama posisinya, Allahu Akbar. Ketika iktidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kemudian sujud, duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua. Keempat, sunat mengangkat tangan selepas bangkit daripada tahiyat awal, Allahu Akbar. Posisi sama. Jangan waktu takbiratul ihram saja cantik, Allahu Akbar. Bila nak rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini ramai bermain-main di dalam solat. Biar kita semayang tu bertetapan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan waktu takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu hilang sunnah. Allahu Akbar. Cukup ramai. Kemudian apabila rukuk, sembahyang ini tidak boleh terputus zikir, kerana sembahyang itu terisi dengan zikir. Jadi mesti diiringi ucapan takbiratul ihram, takbir intiqadat, perpindahan takbir itu dengan perbuatan. Dan pada mula Allahu Akbar. Kemudian apabila nak rukuk daripada sini, Allahu Akbar sampai sini. Kemudian daripada bawah ketika rukuk, tempat pandangan kita tetap pada tempat sujud. Jangan pandang di bawah, pandang kaki, tetapi pandang tempat sujud. Ketika i'tidal daripada bawah, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakatih. Daripada atas, Allahu Akbar. Ini tak terputus zikir. Jangan diberhentikan zikir itu. Baik, itu yang pertama. Kemudian rukuk buka sedikit siku itu agar dapat menyamaratakan antara punggung dan juga tengkuknya itu. Allahu Akbar. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Apabila kita sujud, Allah mendahulukan lutut terlebih dahulu, Allahu Akbar. Bagi laki-laki direnggangkan kaki, bagi wanita dirapatkan laki-laki. Kemudian duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Ditegakkan kaki yang kanan. Kenapa ditegakkan kaki yang kanan? Agar memposisikan keseluruhan jari jemari kita ke arah kiblat. Kalau macam ni sah, tapi menyalahi sunnah. Kalau macam ni juga sah, menyalahi sunnah. Ini juga sah, tapi menyalahi sunnah. Kita nak bertetapan agar kita memberikan hak jari jemari kita itu biar terarah ke arah kiblat. Itu di antaranya. Memang bagi orang yang sakit, bagi orang yang uzur, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membenarkan seseorang itu mengikut kemampuannya. Tetapi bagi orang yang sihat, tolong tegakkan kaki yang kanan. Biar kita itu sembahyang dengan betul. Kemudian tu lepas daripada kita bangkit daripada sujud yang kedua, Allahu Akbar. Apabila sujud, jari jemari mesti dirapatkan kerana untuk kita memposisikan ke seluruh 10 jari jemari ke arah kiblat.
jangan dibuka begini, jangan begini, jangan begini, tetapi dirapatkan dan dengan meluruskan ke arah kiblat. Apabila duduk antara dua sujud, jari jemari kita yang kiri letakkan di atas lutut ataupun paha yang kiri dan yang kanan pada lutut yang kanan, dan memposisikan keseluruhan jari jemari ke arah kiblat. Bukannya duduk macam ni, bukan macam ni, bukan macam ni. Santai sembahyang kita, seolah-olah kita itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadat yang kita lakukan. Biar kita menyempurnakan betul-betul ibadat yang kita lakukan itu bertetapan dengan sallu kama ra'aitumuni usalli. Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Kemudian bangkit daripada sujud yang kedua, Allahu Akbar. Sebelum bangkit ada disebutkan sebagai jasratul istirahah. Apa itu jasratul istirahah? Duduk sebentar. Duduk sebentar macam duduk antara dua sujud. Allah, kemudian menekan pada bumi. Yang Rasulullah menekan pada bumi dan menunjukkan bahawa Rasulullah itu tawaduk di hadapan Allah dengan memposisikan keseluruhan jari jemari rapat. Allah, Rasulullah pun bangun. Allahu Akbar. Itu di antara rukun fi'li yang boleh kita kongsikan. Kita azan terlebih dahulu. Nanti kita sambung dalam 5 ke 10 minit insya-Allah. Barang apabila azan dikumandangkan pada satu-satu tempat, Allah akan mengangkat azab pada tempat tersebut. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hai. Asyhadu an la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya 'alas salat. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
syatal aliyatul rafi'ah wa ba'su maqam mahmud alladhi wa'atta innaka la tuliful mi'ad. Sama-sama kita melantunkan tasbih, tahmid, takbir sebanyak 4 kali sebagai pengganti kepada ba'diyah isyak, maaf, qabliyah isyak yang tidak kita laksanakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Kita sambung sedikit. Tadi saya sebutkan tentang nama surau ini Al-Amin. Al-Amin yang dipercayai ketika Tuan Imam membaca suratul Fatihah sampai kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di zaman Rasulullah SAW disebutkan fayartajju bihal masjid, sehingga masjid bergema dengan naungan amin. Dua ucapan yang dicemburui oleh Yahudi dan Nasrani, iaitu ucapan salam dan ucapan amin. Kita begitu lemah untuk mengucapkan amin, sedangkan kita tidak bersemangat untuk melakukan apa yang telah diajar oleh Rasulullah. Nyaringkan suara mengucapkan amin. Rasulullah bersabda, arid ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'zina wala ta'jizan. Bersungguh-sungguhlah dengan hal yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah segala urusan. Janganlah kamu menjadi orang yang lemah, kerana barang siapa yang aminnya bertetapan dengan aminnya imam, beraminnya dengan para malaikat, akan digugurkan, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Kenapa kita tidak boleh menjadikan diri kita seumpama orang-orang yang sedang menonton konsert? Kalau artis disuruh orang menyanyi, semua orang menyanyi. Disuruh orang bertepuk tangan, suruh semua tepuk tangan. Tetapi di saat Rasulullah menyuruh kita menyaringkan bacaan amin, kenapa kita begitu lemah? Sehingga kan orang-orang Yahudi, orang Nasara tidak lagi takut kepada orang Islam, tidak lagi cemburu kepada orang Islam, kerana kita tidak menyaringkan bacaan amin ini yang dikatakan kecil saja, sikit saja. Kenapa kita tak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian selepas daripada suratul Fatihah, ini bagi tuan-tuan imam siapa sekalipun, baik imam masjid, baik imam di surau, ikutlah panduan para ulama. Ulama daripada mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah taala meletakkan di dalam kitab At-Tibyan fi adalah hamatil Quran, diriwayatkan oleh Ibnu Daud dengan isnadnya daripada Abdullah bin Abu Huzail radhiyallahu taala, seorang tabi'in terkenal. Mereka mengatakan mereka tidak suka membaca sebahagian ayat dan meninggalkan sebahagiannya. Maka ulama mengatakan membaca satu surah yang pendek secara lengkap itu lebih afdal daripada membaca sebahagian surah panjang seperti surah pendek. Kadang-kadang tadi alhamdulillah dibaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, diikuti dengan surah Al-Maun. Tetapi kadang-kadang kebanyakan mereka itu tembuk-tembuk, baca sedikit Al-Baqarah, baca Al-Maidah sedikit, Ali Imran sedikit, tidak lengkap, tidak ada cerita di dalamnya. Ini pernah ditegur oleh Tuan Guru kami, Tuan Guru Syekh Muhammad Nurdin Al-Bajari Al-Maki Abizullah Ta'ala, dan juga Tuan Guru Allah Yarham, Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam An-Nadawi Al-Maliki dalam pengajian kita mengambil ibadat salat ni. Jadi kalau maghrib dibaca pendek, iaitu Kisarul Mufassal daripada surah Ad-Duha sampai An-Nas, isu
Kira Al-Quran membaca surah Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha yang menyamai satu pada dua Al-Quran. Kenapa kita tidak mahu mengikut panduan para ulama kita yang telah meletakkan cara-cara untuk kita menyempurnakan ibadat solat kita dengan melengkapkan bacaan. Kalau subuh tiwasal mufassal daripada surah Hujarah amma yatasaalun sampai ke bawah. Kalau zuhur, Maghrib, Zuhur, Isya dan juga Asar itu pertengahan, yang mana solat Isya Rasulullah kebanyakannya membaca surah Wattini Wazzaitun. Itu yang dibaca oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirun fa'iyyakum ahannas falyu'zizu fa'inna min waraihi kabir wa dha'ifu wa zal hajat. Ada di antara sekalian yang bertindak menjadi imam, menyebabkan orang benci kepada agama ini. Kerana siapa saja di antara kamu menjadi imam, hendaklah dia memendekkan bacaan. Kerana di belakangnya ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang berhajat. Jadi bacaan apabila dilengkapkan, orang tahu apa yang kita baca. Paling tidak orang di belakang boleh mentadabur ayat-ayat yang kita baca. Tapi kalau dibaca surah Al-Baqarah pertengahan, dibaca Ali Imran yang pertengahan, ataupun dibaca surah-surah yang lain yang menyebabkan orang menjadi bingung, surah apa yang dibaca, faham pun tidak, apa pun tidak. Lebih-lebih lagi kalau imam terlupa, kerana kita itu anisyan. Sikap pelupa itu pasti akan berlaku kepada siapa saja, sama ada dia imam hafiz ataupun telah menghafal Al-Quran. Lupa itu tetap pasti ada. Jadi siapa nak bantu? Katakan tuan imam membaca surah Ali Imran. Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diambil yang kerat saja, surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yazkuruna Allah. Dia lupa. Siapa nak tolong sambung? Seorang pun tak tahu ayat mana, surah mana. Tapi kalau ayat lazim, insya-Allah ramai yang boleh bantu. Akhirnya termenung orang. Imam mencari-cari, nak cari ayat yang dibaca tadi tu. Ulang balik. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis sama. Ada pening balik. Ini yang banyak berlaku. Akhirnya hilang kekhusyukan orang sembahyang. Kalau hafiz dengan hafiz silakan. Tapi yang di belakang ni orang awam. Perlu faham. Itu sebab Tok Guru dia tak malu baca ara'aital ladzi yukazzibu biddin inna a'tainakal kautsar. Tak malu. Hari ni orang kita malu nak baca surah-surah begini. Surah-surah yang pendek orang kita malu. Kerana aku hafiz, aku hafal Al-Quran. Ini yang banyak berlaku. Yang banyak berlaku pada hari ini. Tidak faham, kerana Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku tidak pernah solat kecuali solatnya Rasulullah yang solatnya pendek. Itu sebab ada kontradik di antara perbuatan dan perintah Rasulullah. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami solat subuh hari Jumaat membaca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah diikuti dengan surah Al-Insan. Itu agak panjang, 30 ayat dan satu lagi 31 ayat. Pada hari Jumaat Rasulullah sentiasa selalunya membaca surah Al-Jumu'ah diikuti dengan surah Munafikun ataupun surah surah Sabbihisma Rabbikal A'la, surah A'la diikuti dengan surah Al-Ghasyiyah. Itu perbuatannya Rasulullah. Kontradiknya apabila perbuatan Rasulullah dengan perintah Rasulullah untuk memendekkan sembahyang kerana ada orang yang berhajat, maka dahulukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat bang, pukul berapa masuk bang? Waktu
1,5. Berapa ramai orang kita bergegas nak pergi kerja. Kesian pada mereka. Waktu subuh sekarang masuk pukul berapa bang? 6.18. Berapa ramai orang nak pergi kerja. Berapa ramai orang yang berhajat nak hantar anak ke sekolah. Berapa ramai orang yang nak pergi ke klinik buat hospital medical check up. Akhirnya tak sembahyang subuh orang di masjid. Kerana tengok imam ni, ini jenis imam panjang, tak boleh. Aku ada urusan lain. Akhirnya masjid kosong. Sebab kita tidak mendahulukan perintah daripada Rasulullah agar mentakfifkan ibadat sembahyang itu, agar kita meringankan sembahyang. Kerana di belakang kita ini macam-macam. Ada orang yang sakit lutut, ada orang yang tua, ada orang yang lemah fikirannya, ada orang yang tak kuat. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat masuk sembahyang bawa 2 timba air. Akhirnya masuk di dalam masjid, Sayyidina Muaz bin Jabal menjadi imam membaca surah Al-Baqarah. Akhirnya dia mufarakah. Dia rukuk, selesaikan sembahyang, dia pun cabut. Tiba-tiba sahabat yang lain mengadu kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, si fulan telah cabut keluar daripada solat kau, dia mufarakah. Kata Sayyidina Muaz, ketahuilah kamu bahawa dia seorang munafik. Lalu semua masjid jemaah mengatakan dia munafik. Akhirnya dia sedih. Dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya Muaz dan ahli masjid semua mengatakan aku munafik. Kenapa? Kata Rasulullah, aku masuk di masjid tadi itu, aku ni buat kerja berat, siram pokok anggur, siram pokok tamar. Tetapi ketika aku masuk dalam masjid, Sayyidina Muaz membaca dengan panjang surah Al-Baqarah. Lalu aku mufarakah kerana aku ada hajat, aku ada kerja, aku diamanahkan oleh tuanku untuk menyiram pokok tadi itu. Lalu Sayyidina Rasulullah dengan merah mukanya, padam marah mukanya, memanggil kepada Muaz, wahai Muaz, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah? Apabila mengimami solat orang ramai, maka pendekkanlah bacaan. Ini penting. Baik, sambung sedikit kali. Jadi selepas daripada tadi itu, masya-Allah tabarakallah, itu bacaan pendekkan, rukuk, selesai, kemudian salam. Selepas daripada salam, subuh, maghrib. Ini ambil perhatian. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selesai daripada menunaikan solat subuh dan maghrib, sebelum dia mengubah kedudukan kakinya, masih lagi dalam kedudukan tasyahud akhir, belum dirubah kedudukan dia, istighfar 3 kali, ini subuh dan maghrib. Kemudian membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Akan ditulis 10 tidak akan ditimpa musibah yang tidak disukainya. Dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Dalam riwayat yang lain, seandainya dia mati, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga dalam satu riwayat lagi, dia seumpama telah memerdekakan 10 orang selepas subuh dan juga selepas maghrib. Kemudian membaca minta perlindungan daripada api neraka subuh dan maghrib. Allahumma ajina minan nar, Allahumma ajina minan nar, sebanyak 7 kali. Kenapa 7 kali? Kerana neraka itu ada 7 pintunya. Barang siapa yang membaca 7 kali, maka tertutuplah ke-7 pintu neraka. Dan neraka berdoa kepada Allah, lindungilah hamba-Mu ni ya Allah daripada memasuk ke dalam aku. Dibaca 7 kali. Kemudian mengubah kedudukan. Kalau tuan imam mengubah kedudukannya itu ada 2 posisi. Satu posisi yang Rasulullah ada kalanya mengubah dengan bahu yang kiri menghadap ke arah kiblat, bahu yang kanan menghadap ke arah makmum. Kebanyakannya Rasulullah akan terus menghadap ke arah makmum. Kenapa Rasulullah menghadap ke arah makmum? Ini ada beberapa kifiat, beberapa hikmah. Yang pertamanya, agar tidak selamanya memberikan belakang kita ini di hadapan orang yang berada di belakang kita. Kerana ada di antara mereka tu ada orang tua yang sebaya dengan ayah kita, perlu kita hormat, tak selama-lamanya kita membelakangkan dia. Yang keduanya,
apabila kita menoleh ke belakang, kadang-kadang kita tengok ada orang yang masbuk, orang yang masih semayang. Itu sebab Dr. Imam dulu pakai mic yang macam ni. Bila wirid, dia turunkan bawah agar tidak mengganggu orang yang sedang sembahyang. Ini perhatikan. Mesti perhatikan. Bila dia tengok toleh belakang, dia tengok ada orang semayang, ada orang masbuk, maka diturunkan mic tu, direndahkan suaranya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yadus salam fa rabbana bis salam wa dakhalna jannata darus salam. Direndahkan suaranya itu agar tidak mengganggu orang yang sembahyang itu. Tapi kadang-kadang yang tak faham, dia terus baca saja. Kalau mic tu tak dengar, lagi dipegang lagi ada. Langsung dipegang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yadus salam fa rabbana bis salam wa dakhalna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang sembahyang tu terganggu dia, kesian dia. Itu sebab zikir ni ada dua. Satu, boleh kita zikir nyaring untuk mengajar orang, silakan. Tapi pastikan tak ada orang yang sembahyang mengganggu mereka sembahyang. Zikir dibaca secara sir, secara perlahan agar tidak mengganggu orang yang sembahyang. Jadi Dr. Imam dia akan padam kepada sini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jangan sekali-kali meninggalkan membaca ayatul kursi setiap kali lepas solat, kerana itulah yang akan menjadi modal untuk kita masuk ke dalam syurga dengan ayatul kursi. Ayatul kursi itu macam RFID ataupun yang dulunya smart tag, mudah masuk syurga, jalan terus, tak payah macam touch and go lagi dah, ataupun bayar tunai. Dan baginda Nabi SAW juga memerintahkan kepada para sahabat agar mereka itu dapat dihapuskan dosa-dosanya sebanyak buih di lautan dengan membaca tasbih, tahmid dan takbir setiap kali selepas daripada solat. Rasulullah bertanya kepada sahabat, ama yastati'u ahadukum an ya'malu kullu yawmin misla uhudin amala? Tidakkah kalian boleh beramal sebesar seumpama gunung Uhud? Tak boleh ke beramal sebesar gunung Uhud? Ya Rasulullah, wa man yastati'u an ya'mala kullu yawmin misla Uhud? Siapa yang sanggup ya Rasulullah untuk beramal sebesar gunung Uhud? Kullukum yastati'u, kalian semua sanggup, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, madza? Macam mana tu ya Rasulullah nak beramal? Maka Rasulullah mengatakan, subhanallah yang azama min Uhud, la ilaha illallah azama min Uhud. Ucapan subhanallah itu sebesar gunung Uhud. Ucapan alhamdulillah sebesar gunung Uhud. Allahu akbar sebesar gunung Uhud. Allahu akbar dan juga la ilaha illallah sebesar gunung Uhud. Maka dengan itu selepas daripada solat, jangan tinggalkan membaca subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah 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 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali, ditutupi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi ala kulli syai'in qadir, menjadi 100, akan terampun dosa-dosanya sebanyak buih dosa-dosanya yang lalu, sebanyak buih lautan. Rugi kalau kita tinggalkan. Kita kadang-kadang tak nak baca subhanallah 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 subhanallah. Kenapa? Kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tak nak menghitung alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ini surau Jumaat ke? Tapi kita sanggup menghitung duit tabung Jumaat sampai pukul 3 petang. Minta maaf. Kita sanggup menghitung duit tabung Jumaat, diasingkan RM50 yang ini, RM10, RM5, RM1, sampai pukul 3 petang kita kira duit. Sedangkan ucapan subhanallah tu khalidina fiha abada, kekal di abadi di akhirat nanti. Sehingga Rasulullah apabila bertemu dengan Sayyidina iaitu Nabi Ibrahim AS di langit yang 7, Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah SAW, suruh umat engkau
bercucuk tanam di dalam syurga kerana tanahnya subur, tanahnya besar. Dengan apa nak bercucuk tanam umat aku? Dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu riwayat lagi, la haula wala quwwata illa billahil azim. Setiap kalimah yang diucapkan oleh umatmu akan menumbuhkan pohon di dalam syurga. Rugi kalau kita tak baca subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah. Banyak ini tinggalkan selepas solat Jumaat, selepas solat Isyak. Tak lama mana. Saya bagi analogi, kalau kita pergi ke pantai ni, cuti sekolah, bawa anak-anak kita, isteri kita pergi ke pantai, kalau kita tak berzikir subhanallah 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 subhanallah, itu wajar-wajar saja kerana kita sedang nak menikmati pemandangan pantai dan nak berseronok di sana. Kalau kita pergi ke mall untuk membeli belah baju-baju, kalau kita tidak berzikir alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, itu wajar-wajar saja kerana kita sedang sibuk untuk memilih barang-barang untuk kita beli. Kalau kita di padang bola menonton perlawanan bola sepak antara JDT melawan Selangor, kalau kita tidak berzikir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, itu wajar-wajar saja kerana kita sedang menonton perlawanan bola sepak. Kita tak nak terlepas peluang menyaksikan perlawanan tersebut. Tapi kalau di dalam rumah Allah kita tak berzikir, tanya pada diri kita, apakah kita berzikir di rumah kita? Apakah kita berzikir di dalam kereta kita? Apakah kita itu ketika jalannya kita itu senantiasa berzikir sehingga kan kita tidak dibantu oleh Allah? Sayyidina Muaz bin Jabal diajar oleh Rasulullah, Allah ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah lidahku untuk bersyukur dan senantiasa berzikir kepada Engkau. Kenapa kita tinggalkan zikir-zikir yang warid daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seakan kita itu membuatkan Rasulullah menjadi sedih, menjadi sedih melihat umat akhir zaman yang tak sanggup lagi memperuntukkan sedikit waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cukupkan di situ tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambillah manfaat untuk menghidupkan amalan-amalan yang telah disepakati oleh para ulama kita, dan amalan inilah yang akan menjadi aset ataupun pembekal kita di alam barzah ini. Kalau tidak ada amalan-amalan bekal-bekal begini, kesian pada diri kita. Apa yang kita nak bawa di dalam kubur nanti? Tak lama mana kalau kita berzikir selepas daripada solat Jumaat. Ini surau Jumaat, baik. Kalau untuk zuhur, asar dan juga isyak, selepas memberi salam, terus istighfar 3 kali, terus mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, dibaca suratul Fatihah. Subhanallah, kita menyucikan zat Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar, kita membesarkan Allah. Di dalam hadis kursi Allah berfirman, iza sigla abdi sanai an mas'alati a'taituhu afdala ma'atisailin. Apabila hamba-Ku disibukkan dengan memujiku daripada meminta kepadaku, aku akan kurniakan kepadanya sesuatu yang lebih afdal daripada orang yang meminta-minta. Kadang-kadang kita tinggalkan zikir-zikir ini, kita lebih panjang doa kita sampai ke rantau panjang. Kita tinggalkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat-sangat rugi. Tak lama mana. Jadi sedikit saja, sikit saja. Sebab pertama kali ni, boleh lah? Sikit-sikit. Baik. Sabar ada jam, tolong hitung. Ni hari Jumaat. Hari Jumaat, saya nak bagi hari Jumaat. Sabar ada jam. Walau sibuk macam mana. Selepas daripada solat, tolong tengok berapa minit kita zikir selepas hari Jumaat. Selepas daripada bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tolong tengok jam berapa lama. Tengok jam. Nanti bagi tahu saya berapa minit. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma sallallahu minka salamu alayka salam fa inna rabbana bis salam wa dakhalna jannata dar salam tabarakta rabbuna ta'ala ya zal jalal wal ikram.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lakum ilahu wa la ilaha illallah rahmanir rahim. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzal yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ila rabbana subhanallah. Subhanallah 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 subhanallah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, alhamdulillah, katsira subhanallahi wa ta'ala, la ilaha illallah wa la syarika lahu, alhamdulillah, ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma a'taita wa lam mu'tiya man talaba min rada qadata wa dzikra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Baru doa. Berapa minit zikir? 3 minit. Kalau isyak rukuk 3 minit habis dah. Kalau isyak rukuk lah boleh 3 minit isyak rukuk. Tak habis lagi. Kenapa kita tinggalkan zikir-zikir yang boleh menyelamatkan kita di akhirat? Jadi cukup sekadar itu. Mohon ampun dan mohon maaf daripada saya. Mudah-mudahan sedikit pengusian pada yang malam yang pertama ini akan memberi manfaat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi kita, akan kita dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari, kerana itulah yang akan menjadi tanggungan yang berat di akhirat nanti, kerana Sayyidina Rasulullah SAW sangat kasih kepada kita. Balaslah kasihnya Rasulullah yang telah pun curahkan kepada kita. Hadza wa billahi taufiq. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.